Baik, dari segi analisis sosial untuk bahan saya iaitu pendapat MP Bintulu yang menyatakan bahawa KP ini takut mati. Ya. Sebenarnya tidak, kerana saya beranggapan dari segi analisis saya bahawa KP ini dia mempunyai tugasan beliau sendiri yang memerlukan komitmen beliau terutamanya untuk berada di pejabat di persekutuan kerana segala kesihatan rakyat Malaysia dan keseluruhannya adalah di bawah tanggungjawab beliau. Jadi untuk turun ke padang ke Sabah sebenarnya adalah di bawah tanggungjawab kesihatan di negeri Sabah. Dan walaupun beliau menyatakan bahawa itu adalah rentetan daripada rungutan selina di Sabah, tapi saya beranggapan sebenarnya keseluruhannya adalah bukan tanggungjawab KP Kesihatan untuk turun ke padang, hanya memantau di Sabah kerana beliau lebih mempunyai komitmen yang lebih besar. Bahan yang saya analisis ni diambil daripada berita harian yang bertajuk PKPB kurangkan kadar jangkitan terus patuh kepada SP. Jadi, sebenarnya bahan ini adalah berfokuskan kepada kadar kebolehjangkitan ataupun kita kenali sebagai nilai R kepada kes COVID-19 dan melihat kepada keberkesanan pelaksanaan PKPB. Keseluruhan teks ini adalah menulis tentang ucapan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Jadi, jika kita lihat kepada ucapan-ucapan yang telah diberikan tersebut, setiap ucapan yang diberikan tersebut adalah mewakili kepada pihak KKM. Hal ini demikian kerana jawatan beliau dalam Kementerian Kesihatan Malaysia adalah yang paling tinggi. Jadi, setiap apa yang dikatakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham akan menjadi suara daripada pihak KKM. Baiklah, saya akan teruskan dengan bahan saya iaitu bahan yang didapati daripada harian online yang ditulis oleh Lafidah Makzuki dan Muhammad Yusri Muhammad Zamir pada 31 Oktober 2020. Dan jika dilihat dari segi analisis sosial, teks ini merupakan teks yang berkaitan dengan COVID-19. Teks ini merupakan teks yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia iaitu Tan Sri Dr. Hisham. Tujuan utama teks ini disebabkan oleh kerajaan ingin rakyat terus patuhi kepada SOP kerana mematuhi syarat ini, kadar jangkitan COVID semakin menurun. Ia menandakan kes COVID juga akan menurun jika semua rakyat mematuhi SOP. Dalam teks ini juga menunjukkan bilangan kadar pengurangan kes COVID-19 setelah adanya PKPB. Bilangan ini ditunjukkan untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa tindakan kerajaan terhadap PKPB benar-benar mendatangkan impak yang positif. Malah, pembendaharaan kata yang baru juga wujud seperti PKPB dan SOP. Wacana saya ambil ini merupakan satu kenyataan rasmi sebuah negeri pada 12 Oktober 2020. Jika kita lihat pada warna dan simbol yang ada pada kenyataan media tersebut, kita pasti dapat menganalisis secara sosial dan yakin bahawa kenyataan tersebut dikeluarkan dari pihak kerajaan negeri Selangor. Secara keseluruhannya, kenyataan media tersebut menjelaskan kembali mengenai pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan. Hal ini amat mengejutkan apabila keputusan mesyuarat hanya dikuasainya bilangan kes COVID-19 yang tinggi sahaja. Jadi, penduduk di negeri Selangor berasa panik dengan pengumuman itu. Sebelum pengumuman itu dilakukan, saya yakin bahawa penduduk Selangor mungkin telah bersedia secara fizikal dan mental setelah melihat kepada kes di negeri mereka semakin tinggi dari hari ke hari. Justru, kenyataan media yang dibuat oleh kerajaan negeri ini membantu menenangkan penduduk di negeri Selangor. Lukisan ini dihasilkan oleh pelukis jalanan yang menggunakan nama samaran Brojo dan identiti sebenar pelukis adalah dirahsiakan. Lukisan ini dihasilkan sekitar Mac tahun yang lalu selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dan terdapat berbagai mesej yang hendak disampaikan. Walaupun lukisannya terlihatan mudah tetapi syarat dengan sindiran dan nasihat. Dialog yang menggunakan bentuk dialog tajam itu menunjukkan ketegasan arahan yang dikeluarkan agar penduduk yang ingkar mengambil tindakan. Selain itu, kekecewaan Barisan Hadapan juga diluahkan melalui dialog yang berbentuk putus-putus atau dalam tangisan, dan itu adalah untuk menyedarkan orang ramai bahawa Barisan Hadapan juga mempunyai keluarga di rumah namun mereka harus berkorban demi negara. Sindiran juga diberikan melalui dialog pujukan yang menyatakan bahawa orang ramai tidak menghargai jasa Barisan Hadapan yang bertugas siang dan malam. Oleh itu, penting bagi rakyat Malaysia sentiasa mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kesimpulannya, kumpulan kami mengetengahkan isu yang berkaitan dengan COVID-19 dengan beberapa analisis sosial berdasarkan bahan individu.